Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Education Intelligence bersama saya Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik Ibrahim, Cikgu Sains Form 4 anda. Okey. So kita teruskan dengan bab 3 keturunan dan variasi. Last topik kita nak hari ni, last topik dalam bab 3 kita habiskan hari ni. Okey. So sebelum tu kita jawab dulu soalan yang saya bagi sebelum ni. Okey. Soalan yang pertama, maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah asas dalam proses X. Okay, proses X, satu sel diambil daripada haiwan dewasa P, satu ovum daripada haiwan betina lain Q diambil dan nukleusnya kita keluarkan. Nukleus haiwan P kemudiannya diletak dalam ovum haiwan Q. Kemudian ovum ini diletak dalam piring Petri, kita letak larutan nutrien. Selepas tu berlaku percantuman antara ovum dan sel tadi jadi embrio. Dan embrio ni kita letak dalam uterus haiwan yang lain untuk proses pertumbuhan. So, apakah proses X? Kultur tisu, teknik pemandian beradas, teknik pemindahan embrio ataupun pengklonan. So, jawapannya ialah pengklonan. Kenapa bukan kultur tisu? Kenapa bukan teknik pemandian beradas? Kenapa bukan teknik pemindahan embrio? Okey, kultur tisu dia melibatkan dia ada dalam ni sebahagiannya. Teknik pemandian beradas tak ada. Okay, sebab dia tak keluarkan sperma dan ovum. Teknik pemindahan embrio ni part dia. So, the total semua proses X ni ialah pengklonan. Ni lah cara kita klon haiwan. Okay, kita ambil sel, kita ambil ovum, gabung, letak dalam petri, embrio letak dalam haiwan lain untuk proses pertumbuhan. Okay. Soalan kedua, apakah kebaikan pembiakbakaan pilihan pada tumbuhan dan haiwan? Kebaikan dia. So, jawapannya ialah D. 1, 2 dan 3. Semua baik. Okey, rintangan yang lebih baik terhadap penyakit, dia tahan penyakit, meningkatkan nilai nutrisi makanan. Jadi nutrisi makanan tumbuhan tu jadi lebih berkualiti. Pertumbuhan yang cepat dan matang, cepat macam beras yang saya sebutkan sebelum ni, cepat hasilkan. Okey, matang pun cepat durian, okey. Alright. So soalan ketiga, antara berikut yang manakah ciri-ciri kelapa sawit tenera? Okey. Kelapa sawit tenera ni yang kita pembiakbakaan pilihan terpilih. So apa dia punya ciri-ciri dia? Jawapannya ialah D, 1, 2 dan 3. Okey, mesokarpa yang tebal, kerna yang besar menghasilkan minyak yang banyak, buah yang kecil salah. Okey, dia buah besar. Okey, bukan kecil sangat. Kalau besar, kalau kecil tak ada nilai lah, kuranglah minyak. Okey, kualiti ni semua kualiti. 1, 2, 3. Yang ni bukan, 4 ni bukan. Alright. So, kita masuk kepada tajuk last sekali dalam bab 3, variasi. Okey, variasi. Variasi dalam kalangan manusia. Kita bincang dalam kelompok kita sahaja, manusia. Kita tak pergi kepada haiwan, kita tak pergi kepada tumbuhan. Dalam kalangan manusia sahaja. Alright. Variasi merujuk kepada perbezaan sifat seperti struktur fizikal dan sikap antara individu dalam spesies yang sama. Kalau dalam manusia, manusia sahaja. Jangan campurkan dengan haiwan. Okey, kalau tumbuhan-tumbuhan saja, haiwan-haiwan saja, itu pun spesies yang sama. Kalau kita nak bincang variasi dalam haiwan, kita ambil spesies yang sama saja. Contoh spesies haiwan, katakan harimau. Harimau je. Tak boleh harimau dengan gajah, tak boleh. Okey? Perbezaan ini disebabkan oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Kenapa wujudnya variasi? Disebabkan oleh dua benda ni. Nanti kita bincang lebih lanjut. Variasi yang disebabkan oleh faktor genetik adalah kerana proses pindah silang dan pembahagian kromosom secara rawak semasa meiosis dan mitosis. Okay, sebab apa variasi yang berlaku ni genetik? Disebabkan oleh proses pindah silang yang berlaku dalam badan kita. Dalam proses meiosis dan mitosis. Kromosom dia pindah silang. Macam ni. Okay, ni ialah kromosom. Okay, ni berlakunya pindah silang. Okay, pindah silang ni sebab apa berbeza? Sebab bapa kita bawa genetik yang lain, mak kita bawa genetik yang lain. So, pindah silang berlaku. Kadang-kadang kita tak sama dengan adik-beradik. Okey? Okey, ni pindah silang. Kromatid bagi pasangan kromosom saling bertukar bahan genetik dalam proses pindah silang. Pindah silang ni lah bahan maklumat genetik akan bertukar. Okey. So, jenis variasi. Kita ada dua jenis variasi. Yang pertama, variasi selanjar. Yang kedua, variasi tak selanjar. Okey? Kita pergi tengok perbezaan yang simple dulu. Nanti kita masuk kepada perbezaan yang lengkap, detail. Okey, variasi selanjar.
Perbezaan sifat adalah tidak jelas dan mempunyai sifat perantaraan. Dia tak jelas. Okey, dia macam lebih kurang aja. Kita tak nampak dengan jelas perbezaan tu, tak nampak dengan ketara. Okey, tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Maknanya dari jauh kita tak nampak beza dia, lebih kurang sama je. Tu ialah variasi selanjar. Variasi ini tidak boleh dikelaskan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Kita tak boleh kumpulkan dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Okey, ni variasi selanjar. Variasi tak selanjar, variasi yang menunjukkan perbezaan jelas dan ketara. Dari jauh kita nampak dah beza antara dua tu, jelas dan ketara. Variasi ini boleh dikelaskan kepada kumpulan tertentu. Sebab dah jelas beza dia, kita boleh asing terus. Sebab tu yang ni tak boleh kita kelaskan kepada kumpulan. Sebab dia tak ada perbezaan yang sangat ketara. So kita tak boleh asingkan dia. Okey. So ni ialah perbandingan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Dari segi aspek definisi, contoh, faktor dia dan pewaraisan. Tengok definisi. Kalau selanjar, variasi yang tidak menunjukkan perbezaan ketara. Kalau variasi tak selanjar, dia menunjukkan perbezaan jelas dan ketara. Okey? Contoh, kalau selanjar yang tak ketara ni berat badan. Kita tak boleh nampak dengan jelas berat badan seorang tu berapa. Kita tak boleh tahu. Okey? Ketinggian pun kita tak boleh dengan jelas tak tahu berapa ketinggian dia, lebih kurang aja. Okey? Warna kulit pun tak boleh tahu. Okey? Kepintaran, bentuk muka, ni variasi selanjar. Perbezaan dia tak ketara, tak jelas. Kalau variasi tak selanjar, jantina, sangat jelas. Lelaki dan perempuan. Dari jauh kita tahu dah, tu lelaki, tu perempuan. Okey? Kumpulan darah pun kita boleh tahu. Kita darah apa, A ke, B ke, AB, O, jelas. Jenis cuping telinga, macam saya, jenis cuping telinga melekap, ni nampak melekap. Kalau orang lain terpisah, ada cuping. Cap jari, jelas. Jenis rambut, kerinting, lurus, semua tu jelas. Okey, disebabkan oleh apa? Faktornya, kalau variasi selanjar disebabkan oleh faktor persekitaran seperti suhu, cuaca dan pemakanan dan faktor genetik. Variasi selanjar ni dua-dua faktor dia, genetik dan persekitaran. Nanti saya explain macam mana beza dia, apa faktor dia, macam mana faktor ni boleh menyebabkan variasi. Variasi tak selanjar, faktor genetik sahaja. Okey, dia daripada keturunan, perbezaan gen dan kromosom. Okey, gen dan kromosom ni daripada keturunan-keturunan, daripada bapa kita naik atas lagi kepada atuk nenek kita. Perwarisan, variasi selanjar tak boleh diwarisi. Kalau variasi tak selanjar boleh diwarisi sebab dia keturunan. Okey. Graf yang terhasil kalau kita buat kajian apa semua, kalau variasi selanjar ni taburan dia normal. Ni contohnya ketinggian. Okey, ketinggian dia normal. Kalau variasi tak selanjar, taburan dia diskrit. Tengok jelas. A berapa, AB berapa, O apa, B berapa, kita clear. Okey. So faktor yang menyebabkan variasi ada dua jenis. Yang pertama faktor genetik keturunan kita dan yang kedua faktor persekitaran surrounding. Okey. Okey, kita pergi ke faktor genetik dahulu. Perbezaan dalam kalangan adik-beradik walaupun daripada ibu dan bapa yang sama. Okey, perasan tak? Kita ada berapa orang adik-beradik? Katakan saya ada 7 orang adik-beradik. Okey, saya dengan adik saya tak sama. Tak sama muka, tak sama perangai, warna kulit pun mungkin lain. Tapi daripada ibu dan bapa yang sama, sepatutnya samalah kan. Ni namanya faktor genetik variasi. Okey, sebab bapa kita bawa genetik lain, sperma. Mak kita ovum bawa genetik yang lain. Bila berlaku pindah silang, persenyawaan, meiosis, mitosis, kita dapat sikit daripada bapa, sikit daripada mak. Kadang adik kita lebih ambil yang bapa punya. Adik yang ketiga mungkin ambil lebih yang mak punya. Sebab tu berlaku variasi dalam kalangan adik-beradik kita. Okey. Ni explain dia. Hal ini kerana ovum ibu dan sperma bapa mengandungi maklumat genetik yang berbeza. Hasil daripada pindah silang yang berlaku semasa proses meiosis. Mutasi juga boleh menyebabkan variasi berlaku. Okay, mutasi kromosom menghasilkan sindrom Down, manakala mutasi gen menghasilkan sifat albinisme, hemofilia dan buta warna. Okay, faktor mutasi gen juga boleh berlaku. Okay, yang kedua faktor persekitaran. Okay, contohnya iklim, nutrisi dan aktiviti fizikal, cuaca. Orang dekat India lain dia punya kulit, orang dekat belah Eropah lain dia punya kulit, ketinggian dia lain. Tu dari segi iklim,
pemakanan, orang yang susah dapat makan, sekali sehari makan kurus sikit, orang yang makan 10 kali sehari gemuk sikit, tu berat badan lebih, sifat fizikal, nelayan dengan orang yang kerja dekat pejabat lain. Okey. Contoh, ni contoh, seorang yang tidak mempunyai makanan akan mempunyai berat badan yang rendah. Orang susah, orang miskin, makan sekali sehari, kuruslah dia. Okey, kurang berat badan dia. Berbanding dengan seorang yang mempunyai makanan 10 kali sehari makan. So, berat badan bertambah. Ni ialah faktor persekitaran. Contoh satu lagi, seseorang pelajar yang mengikuti tuition education intelligence sekarang ni. Mereka akan lebih pintar berbanding pelajar lain. Persekitaran dia. Datang belajar education intelligence, lagi pandai berbanding orang yang tak masuk. Tu persekitaran. So, masuklah ramai-ramai belajar education intelligence ni. Okey? So, secara kesimpulannya, variasi selanjar ni dipengaruhi oleh dua faktor. Okey, faktor genetik dan faktor persekitaran. Okey, kalau variasi tak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey? Okey, kepentingan variasi. Apa pentingnya variasi kepada manusia, kepada kita semua? Okey, menjamin kemandirian spesies apabila keadaan persekitaran berubah. Okey, zaman dulu sampai zaman sekarang, jutaan tahun dahulu. Okey? Ribuan tahun dahulu, ratusan tahun dahulu, bumi ni sentiasa berubah. Iklimnya, dari segi cara hidup kita. So, variasi ni berlaku. Okay? Sebab apa? Nak sesuaikan dengan keadaan masa tu. So, bila spesies ni sesuai dengan keadaan sekeliling, jadi spesies ni tetap akan hidup. Contoh dinosaur. Kenapa tak ada dah sekarang? Tak sesuai dengan perubahan zaman. Kalau ada sekarang, KLCC boleh runtuh. KL Tower boleh runtuh. Faham? Okay? Mewujudkan evolusi, alam semula jadi memilih sifat baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat tidak bersesuaian selama jutaan tahun. Evolusi berlaku jutaan tahun dahulu. Okey, alam semula jadi ni, dia nak jadi stabil ni, evolusi berlaku. Okey, variasi kena. Okey. Variasi dalam ternakan dan tanaman membolehkan pembiakbakan terpilih diguna untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Dari segi ternakan dan tanaman pertanian, dia sangat menguntungkan kita sebab kita dapat menghasilkan benih-benih yang berkualiti, buah-buah yang sedap, haiwan yang besar, daging banyak. Okey, itu kelebihan dia, kepentingan variasi. Okey, kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik. Ni variasi tadi, ni yang last topik. Kepentingan mematuhi etika dalam penyelidikan genetik. Ada etika, ada kod ethics dia, kena ikut. Para penyelidik harus mematuhi kod etika supaya tidak timbul pelbagai masalah dalam penyelidikan. Kita kena jujur, kita ada kod etik dia untuk kita buat research. Tak boleh mandai-mandai menganggap garut, bahaya. Okey? Contoh, kenapa perlunya kod etika? Sekiranya pengklonan manusia dibenarkan, akan menimbulkan ketidakseimbangan gen. Okey? Pengklonan manusia tidak dibenarkan, okey, secara meluas. Okey? Jadi kalau benarkan ni, jadi gen dah tak seimbang lah. Okay, klon ni dia tiru sebiji induk. Katakan saya, induk, klon saya sebiji macam saya. So kalau dia buat jenayah, saya mau kena. Gen pun berterabur habis. Tu keburukan dia. Penyalahgunaan kemahiran genetik dalam menghasilkan virus dan bakteria yang berbahaya sebagai senjata biologi boleh memusnahkan kehidupan dan membinasakan alam semula jadi. Bagi pengkaji-pengkaji, penyelidik-penyelidik yang dapat hasilkan virus baru, bakteria baru, kalau dia tak jujur, tak ikut kod ethics, kod etika ni, dia boleh hantar ke negara-negara. Dia boleh bunuh orang jauh dengan hantar bakteria saja. Tak perlu pakai pistol tembak. Ni bahaya. Okey? Sekiranya haiwan berbahaya dapat dihasilkan, okey? Kita hasilkan haiwan yang klon tadilah, klon ke pembiakbakan terpilih ke, kita hasilkan haiwan yang pelik. Okey? Dapat dihasilkan melalui penyelidikan kejuruteraan genetik, haiwan tu akan mengancam manusia dan haiwan yang lain. Bahaya pula. Okey, contoh cerita baru kan, cerita apa? Cerita Lost World apa ni, Jurassic Park ke, hasilkan dinosaur. Tu kejuruteraan genetik tu. Dinosaur dihasilkan balik. Dia guna apa, nyamuk apa semua tu, hasilkan dinosaur. Kan rosak alam tu, dinosaur habis bunuh orang. Tu bahaya dia. Proses pengklonan sel mungkin tidak beretika kerana selepas diklonkan, embrio haiwan atau manusia akan dibuang. Lepas klon berlaku, buang aja embrio. So, akan menimbulkan masalah pengguguran bayi sebelum lahir. Dan masalah sosial bertambah. Okey,
kod etika perlu diwujudkan dan nilai moral perlu dipatuhi oleh semua penyelidik. Okey. Jadi kod etika ni apa? Yang pertama, pengklonan manusia adalah tidak dibenarkan. Penggunaan sel manusia dalam kajian genetik adalah untuk kesihatan dan perubatan sahaja. Okey, tak boleh buat benda-benda lain. Penghasilan tanaman terubah suai genetik GM mestilah dikawal rapi. Jika berbahaya mesti dimusnahkan. Okey, tanaman-tanaman yang kita ubah suai genetik dia mungkin berbahaya untuk kesihatan kita. Kalau bahaya, kita musnahkan terus. Okey. Okey, kita masuk kepada latihan kita. Soalan yang pertama, mengapakah variasi dalam kalangan benda hidup penting? Okey, ini pilihan jawapan. Ada variasi semasa pembiakbakaan pilihan lembu menghasilkan lembu yang berkualiti lebih baik. Ciri baharu yang dapat menyokong kemandirian spesies dapat dihasilkan, ataupun semua individu bagi suatu spesies mempunyai ciri yang sama. Ini pilihan jawapan dia. Okey, boleh pilih. Okey, soalan yang kedua, kaji maklumat yang berikut. Okey, ini maklumat yang kita dapat. Okey, yang pertama, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Perbezaan ciri adalah tidak ketara. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan ciri-ciri tersebut? Ni salah satu soalan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Sebab apa? Kalau kita tengok elok soalan ni, dipengaruhi oleh faktor persekitaran, perbezaan ciri adalah tidak ketara. Dia menunjukkan satu variasi. Soalan biasa-biasa ditanya, apakah jenis variasi tersebut? Tetapi dalam soalan ni, dia bagi contoh variasi. Okey, tengok. A, kumpulan darah. B, jenis cuping telinga. C, ketinggian. D, keupayaan menggulung lidah. Step pertama, awak kena tahu variasi apa. Step kedua, contoh variasi itu. Ini soalan jenis kebat lah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cuba jawab. Soalan yang ketiga, apakah yang boleh dilakukan untuk memastikan penyelidikan genetik tidak disalahgunakan? Okey, kod etika tadilah. Okey, yang pertama, badan khas ditubuhkan untuk memastikan semua kajian adalah mematuhi kod etika, ataupun penyelidikan harus dijalankan pada tumbuhan sahaja, ataupun pelbagai teknologi yang canggih boleh digunakan, ataupun di segala laporan penyelidikan genetik tidak harus diumum kepada orang ramai. Ini pilihan jawapan. So, pilih, kita bincang pembelajaran seterusnya. Jadi, habis bab 3, variasi. Bab 3 kita dah habis. Sekarang ni kita akan sambung selepas ni bab 4, iaitu giring tambahan. Ni lain sikit daripada bab 1, 2, 3. Okey, ni lebih kepada chemistry, kimia. Okey, setakat tu saja. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.